Muka surat 183. Surah Al-Anfal ayat 48, muka surat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا
ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى المجاهدين في سبيل الله. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. وإذ زينا في ماضي، زينا يزين تزيين، زينة زينا زينة، زينا تزيينا، تزيينا بزينة. Dia hias, dia nampak cantik. Itu panggil hias. Kita tengok masjid, kita hias, dia panggil zina, hiasan. Rumah kita hias, nampak cantik. Tapi hiasan hati, hiasan perasaan digunakan juga oleh orang psikologi lah. Kita kena hiaskan hati kita dengan perasaan-perasaan yang positif dalam hidup. Jadi hiasan ni baguslah. Kita cuba sangka baik hiasan tu, tapi di dalam hati. Syaitan ni kerja dia menggambarkan kebaikan-kebaikan dalam hati manusia. Dalam hati. Wa iz zayyana lahum ni orang Quraisy. Siapa yang menghias nampak indah, nampak baik kepada Quraisy? Asy-syaitan. Syaitan itu fa'il. Maknanya wa iz zayyana syaitan lahum, tapi didahulukan lahum daripada syaitan yang merupakan fa'il, kerana nak ceritanya mereka amat tertarik dengan hiasan ataupun godaan syaitan itu pada apa? A'malahum, pada kerja-kerja mereka. Perbuatan-perbuatan, perancangan-perancangan mereka yang nampak pada mereka untung. Mereka nak bunuh Muhammad, itu perancangan syaitan. Mereka nak hapuskan Islam, itu perancangan yang menjadi hiasan syaitan untuk kerja-kerja yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi perancangan-perancangan itu terasa baik. Tapi kita tengok ayat berikut. Waqala, qala itu siapa? Waqala syaitan berkata, la ghaliba. Ghalib ni orang yang dia ada perkataan ghalib, maghlub. Ghalib ni orang berjaya, orang menang dalam apa-apa pergerakan lah, perjuangan. Ghalib dia kata. Dia kata apa? La ghaliba lakum. Ghalib ni tidak ada yang menang melawan kamu al-yawm. Minan nas, siapa pun tak ada. Ada. Itu dia hias dia. Jadi semangat Syaitan hias dia kata, hari ni tak ada orang menang, mu jangan kuat. Lepas tu dia kata juga, wa inni jarul lakum. Aku ni sentiasa bersama kamu. Jar. Nah, ada dua tiga pandangan lah berkaitan ni. Dia katanya syaitan ni dia buat rupa orang yang hebat pada waktu itu. Yang kalau tengok kabilah ni, orang tak lawan lah, kabilah yang hebat. Dia buat rupa dia macam kabilah tu, aku duk jarul lakum, aku duk tepi mu ni. Mu jangan bimbang. Aku akan selamatkan kamu. Ini hiasan zayyana syaitan. Jadi pok-pok Quraisy ni semangatlah. Sebab ada kabilah
yang ditakuti ada bersama. Tapi dia sebenarnya bukan kabilah tu, syaitan dia menyerupai. Itu kalau kita nak faham secara sebaliklah. Tapi kalau kita nak faham, syaitan sendiri dia boleh bercakap gitu. Dia kata aku ada sebelah, aku boleh buat apa-apa saja, boleh tolongmu. Dia kata jar ni jiran lah, jar. Kemudian okey, orang Quraisy lawan dalam peperangan Badar, lawan dalam perang Uhud, lawan dalam perang Ahzab, lawan kerana diberi galakan oleh ni. Tapi cuba tengok syaitan ke mana dia pergi lepas pada tu. Falamma taraati ai perkataan taraati ni berdepan. Maknanya tara'ah ya tafa'ala tu aku tengok mu tengok aku. Apa? Taraati. Siapa yang taraati? Al-fi'atan, tu fa'il. Makna dua kumpulan orang kafir musyrikin dengan kumpulan orang Islam tara'atan, bertemu mata dalam peperangan. Bukan temu sajalah dalam perang ni kan. Tara'atil fi'atan. Apa yang dilakukan oleh syaitan pada waktu dia pergi perang ke? Tadi dia kata wa inni jarul lakum. Tadi dia kata la ghaliba lakumul yawm minan nas. Tapi bila masuk dalam medan perang, duduk berdepan, takkah kafir nak lari? Duduk sama-sama berdepan dah. Tapi yang lari bukan mereka, yang lari ialah siapa dia? Nakasa tu rujuk kepada syaitan. Nakasa asyaitan ala aqibaihi. Tumi. Aqibah ni tumi. Maknanya dia pusing kaki dia. Pusing nak pergi mana? Pusing nak lari. Sebab apa dia nak lari? Ini istilah naqasa ala aqibah itu, makna pusing belakang. Orang tengoklah dia, kenapa nak lari? Takkan dia nak lari lagi, orang lain duduk depan ni. Tapi syaitan tetap lari. Naqasa ala aqibahi, bila orang tanya dia kata inni qala syaitan. Waqala syaitan inni bari'um minkum. Aku tak nak duduk bersama kamu. Sebab apa syaitan tak nak bersama pejuang-pejuang orang kafir? Inni ara ma la tarawna. Aku nampak, ini sungguh-sungguhnya aku nampak, syaitan tu lah, ma la tarawna, musuh ataupun orang ataupun perkara yang kamu tak nampak. Siapa ni? Dia nampak malaikat dalam perang Badar, nampak malaikat ramai. Iblis nampak rupa-rupanya. Sebab tu dia kata inni bari'um minkum. Dia tak nampak, dia tak boleh lawan. Kemudian bukan setakat tu, dia kata inni akhafullah. Ini syaitan. Ini sungguhnya aku, kata syaitan, akhafullah. Akhafullah kita takdirkan akhafu iqaballah. Iqab. Kenapa kita takdir iqaballahi? Dia tak sebutlah iqab, inni akhaf. Sebab khauf ini lebih kepada musibah. Khauf ni. Kalau khasyah takut kepada zat Allah. Kalau khauf takut kepada musibah. Jadi musibah yang akan menimpa ialah balasan buruk yang mereka akan menimpa sekiranya mereka terus bersama melawan orang Islam. Jadi kenapa kita kata inni akhafullah tu, akhafu iqaballah, kita ambil perkataan lepas pada tu, wallahu syadidul iqab. Iqab ialah seksa. Seksa dalam peperangan maknanya dibunuh, dicicang dan sebagainya lah. Jadi syaitan lari. Inilah antara dalil yang menunjukkan syaitan ni kerja dia hiasi je. Dia hias kita, dia rancang untuk kita, lepas tu dia lari ya. Ini perangai yang tidak seharusnya sebagai penggerak lah. Kita kata penggerak yang menggunakan orang lain untuk laga-lagakan. Jadi kalau kita kata perangai syaitan ni ialah perangai yang tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dirancangnya, dan kata-katanya yang tidak
menepati perkara sebenar. Dia kata la ghaliba lakumul yaum minan nas. Itu kata-kata dia menyebabkan orang sanggup buat apa saja. Lepas tu syaitan ni dia boleh berbentuk. Dia boleh jadi orang ni gini, jadi orang jahat, boleh jadi orang hok terkenal, macam-macam dia boleh merupakan diri dia. Jadi orang sanggup pergi berjuang sebab yang bercakap ni orang hebat, rupa-rupanya hiasan, rupa-rupanya orang kata jelmaan syaitan. Bahaya juga. Nah, dia jelma orang hebat. Dia kata la ghalibalakum. Jadi kalau hak tu sanggup, kita sanggup berjuang. Tapi rupanya satu jelmaan syaitan. Yang kedua, bila syaitan yang memasuki isu ini, dia tidak sampai ke medan perang. Dia pergi medan perang, tapi sampai kat medan, adapun nakasa ala aqibaihi, maknanya pusing dua kaki dia, dua tumit dia ke belakang. Lalu dia kata inni bari'um minkum inni arama la tarawna inni akhafullah. Ini kata-kata syaitan. Ini satu kumpulan. Kumpulan yang lain ni orang kafir. Ada lagi kumpulan yang turut serta dalam peperangan, tapi dia kata id yaqulu, ayat 49 tu, id yaqulul munafiqun. Munafiqun tu fa'il, walladzina fi qulubihim maradun, fa'il juga. Dua fa'il di sini. Apa makna fa'il? Pelakon utama dalam ayat ni. Yaqulu, berkata, siapa berkata? Al munafiqun. Lagi siapa yang berkata? Walladzina fi qulubihim marad. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit lemah iman, kata ulama. Lemah iman, tak berapa yakin dengan Islam. Dia kata apa? Gharra haula'i dinuhum. Gharra, kenapa? Gharra apa makna? Menipu, menyesak. Gharra ni, gharra fi'il madhi. Gharra fa'il dia mana? Dinuhum. Dia kata sesaklah agama mereka yang dilakukan oleh haula'i. Yang maksud haula'i ni orang-orang yang orang Islam yang benar-benar. Dia tak yakin dengan orang Islam. Pokok munafik ni dia Islam juga, tapi tak yakin dengan orang duk berjuang Islam ni. Dia kata gharra dinuhum. Mereka ini agama ni menipu, dia kata hebat tapi lemah kita susah belaka, nak makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh. Kan dalam perang dia Nabi kat perut, Nabi tak ada makan nak. Betul kak agama gini ni? Kalau betul Allah kaya, hebat, Allah bantu ni lapar ni. Dia duk main gitu. Dia merasakan begitu. Dalam Islam ini tidak begitu. Allah uji kan. Jadi orang yang iman kepercayaan tak kuat tu, dia akan berkata gharra haula'i dinuhum. Haula' itu maf'ul tu. Dinuhum fa'il, dia tukar tepat. Gharra dinuhum haula'i gitu. Ataupun haula'i maknanya agama mereka, ataupun taukid, ditembus terhadap, maknanya maf'ul lah. Gharra haula'i dinuhum, agama mereka, cara hidup mereka ini menipu, dia kata. Ini orang Islam juga, tapi dia hati iman dia lemah. Bila dia tak dapat apa dia nak dalam masa perjuangan tu, dia terus menuduh, rasa tidak yakin. Golongan munafik dan golongan yang imannya lemah. Tapi bagi orang yang imannya kuat macam mana? Kata Allah, wa man yatawakkal. Ni wa man yatawakkal ni offer lah. Sama ada orang munafik tadi nak berubah jadi baik, offer dia. Ataupun orang yang imannya lemah nak berubah jadi baik, tetap orang yang imannya kuat sifatnya yatawakkal ala Allah. Dia menyerah diri kepada Allah setelah dia usaha. Macam Faustin hari inilah. Dia dah bersedia buat segala-gala yang patut, dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan adalah di kalangan mereka munafikun dan orang yang iman lemah
termasuk orang-orang yang di luar kawasan Palestin. Saya dengar satu khutbah yang sampaikan oleh seorang alim di tanah Arab lah semalam, terlalu menyedihkan. Dia kata, cuba tengok, dia kata, orang kafir kalau mereka berperang, Yahudi bila perang, semua penyokong-penyokong dia akan turut serta, kan? Turut serta menolong orang Yahudi sekarang ni, Amerika semua, orang Barat turut serta untuk menyelamatkan mereka. Kita orang Islam ni macam mana, dia kata? Palestin sedang berjuang seorang diri. Orang Arab sekeliling, dia sebut itu. Orang Arab kita sekeliling ni, ini qadiyah kita, dia kata. Ini masalah kita, bukan masalah orang-orang di pulau-pulau lain, tempat-tempat lain. Bukan masalah Rusia, bukan masalah Jepun, bukan masalah Cina, bukan masalah orang Asia. Masalah kita. Kita ni ramai, tentera ramai, segala-gala ramai. Kenapa kita duk tunggu? Orang duk nak mati baru kita nak buat conference, international conference, nak bincang masalah ni. Orang duk mati dah. Ini betul juga kata-kata dia. Disebabkan kita, dia kata, tidak menolong Palestin, orang lain mari tolong, dia kata. Orang Rusia mari tolong. Itu bukan kerja dia tu, kerja sesama Islam. Dia belum Islam lagi. Tapi kenapa dia tolong? Sebab kita tak tolong. Kita ada tentera, kita ada pemikir-pemikir, tapi kita berdiam diri. Sedangkan musuh-musuh tu, musuh-musuh Amerika tak diam diri pun, terus menyokong dia. Kita orang Islam tidak bersatu, sedangkan musuh-musuh Islam bersatu. Itu ucapan yang cukup pedas yang mengenakan sesama Arab lah. Arab yang berdiam diri, yang orang kata bukan setakat berdiam diri. Kalau ada disebut kalau sebahagian daripada tentera Yaman cuba guna roket untuk nak lancar ke Israel, ada orang Arab yang tembak roket itu, tak suri kena. Jadi satu perkara yang orang kata menyedihkanlah sesama Islam. Jadi orang kafir bersatu, orang Islam, itu mungkinlah orang yang disebut dalam ni, yang disebut dalam ayat hari ni, wa idh yaqulul munafiqin, idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun, dia kata gharra haula'i dinuhum, menipu agama ni. Allah tak bantu pun, dia tak percaya. Sebab dia orang Islam tapi lemah. Jadi bagi orang Palestin, pejuang-pejuang, dia wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha aziz hakim. Ni dia tutup ni. Kalau orang berserah diri pada Allah dengan penuh usaha, lalu dia serah pada Allah, Allah beri kepada mereka? Beri izzah. Fa innallaha aziz, maka sungguh-sungguh aziz, maha perkasa. Orang yang mempertahankan, meyakinkan daripada Allah, dia dapat izzah. Izzah ni kemuliaan. Kita tengok negara-negara yang walaupun bukan Islam, kalau dia membantu Palestin, nampak izzah tu, nampak kehebatan, nampak kemuliaan, didoa kebaikan Islam tu sama. Orang-orang Islam, kita tengok negara-negara yang membantu dapat ada izzah. Turki, Yaman, walaupun dia kecil tapi di sisi Allah izzah. Hakim, Allah Maha bijaksana. Allah boleh memberi nilai-nilai yang baik kepada negara-negara tersebut. Amin. Jadi janganlah kita terikut dengan sikap dan sifat syaitan yang menjanjikan, mengatakan la ghaliba lakumul yawma minan nas. Maknanya dia janji orang Yahudi, dia janji yang mereka, dia janji siapa? Dia kata la ghaliba lakum. Dia menyerupai kuasa-kuasa besarlah syaitan ni. Syaitan menjanjikan, menunjukkan, menjelma sebagai jarul lakum. Jarul lakum ini kuasa-kuasa besar mungkin. Dia bawa bahawa Yahudi akan dapat menghapuskan, apatah lagi Palestin itu terlalu kecil. Jadi dihias oleh iblis. Dihias oleh iblis. Sedangkan bila mana masuk dalam perang,
Iblis yang menyatakan tadi, sepatutnya orang Yahudi tak mati seorang lah, sebab dia kata la ghaliba lakum, tapi mati ramai juga. Ingat kata Allah, kalau kamu sakit, mereka juga sakit. Tetapi sakit mereka tidak ada nilai di sisi Allah, tetapi sakit orang Islam ada Allah akan memberi syahid kepada mereka. Itu bezanya lah. Walau tara, ayat 50, walau tara, jikalau kamu melihat wahai Muhammad. Tara tu anta tu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, dan Nabi dah serah Quran kepada kita, maka setiap kita kena berfikir begini, berfikir walau tara, kalau kamu boleh tengok dengan apa? Dengan mata ke? Ataupun tengok dengan ilmu hati. Apa dia? Idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu, ingatlah ketika yatawaffa itu mematikan, membinasakan, mengambil nyawa. Yatawaffa tu alladhina kafaru, tengok baris tu, siapa yang mematikan orang kafir? Al malaikatu, mereka tu baca bagi depan, dia fa'il, yatawaffa. Sepatutnya ayat begini, id yatawaffa al malaikatu alladhina kafaru. Alladhina kafaru tu objek maf'ulun bih, dia sepatutnya di ujung, tapi ditukarkan. Kenapa? Maknanya dia nak cerita orang kafir ni bila mati, maknanya ingatlah ketika mematikan akan orang-orang kafir itu oleh para malaikat. Masa dia nak ambil nyawa tu, apa berlaku pada mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka yakni malaikat, dia nak mati tu, dia nak, sebelum dia ambil nyawa orang kafir tu, dia tak ambil nyawa terus. Yadribuna wujuhahum, malaikat ni kalau kamu boleh tengok, dia nak marah pada orang kafir ni, dia tumbuk muka-muka mereka dah adbar, dubur belakang lah, punggung, dia tumbuk, dia pukul punggung, pukul tubuh belakang, depan dia pukul. Maknanya azab tu berat orang kafir, tapi kita tak tahulah. Kata Allah, walau tara, kalau kamu boleh tengok dengan hati, tengok dengan ilmu, kalau dia tu Allah zahirkan bagaimana orang kafir nak mati, dan bagaimana malaikat nak ambil nyawa dia. Sebelum ambil nyawa, dia pukul muka-muka dan punggung-punggung mereka dengan kuat. Bukan setakat tu, dia mengatakan wadzuqu, malaikat berkata, zuqu tu malaikat berkata, rasalah kamu sekalian azabal hariq. Dia pukul, dia tolak ke neraka tu, pukul dan tolak ke neraka. Rasalah azabal hariq. Azab ni, azablah seksaan yang membakar. Hariq ni macam kita kata kebakaran lah, hariq. Kalau kita tengok semalam kan, yang berlaku di Kedah Pak Kilang tu, tinggi api kan. Moga Allah gantikan kepada orang yang diuji itu dengan gantian yang terbaik. Amin. Itu dia panggil hariq. Hariq, mana api yang menjulang-julang tinggi, dia panggil hariq, iaitu ada azab al-hariq. Apa sebab mereka itu dipukul oleh malaikat dan ditolak ke neraka? Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu berlaku kerana ma qaddamat, dengan bima, dengan sebab, dengan apa, qaddamat aydikum, qaddamat yang diperbuat, qaddamat tu yang dilakukan, aydikum oleh
tangan-tangan kamu. Maknanya kamu sakit itu, kamu diazab itu, kamu sendiri yang memilih. Tetapi kenapa kamu buat gitu? Sebab kamu terpedaya dengan syaitan. Adakah Allah yang menzalimi mengazab mereka? Tak. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali bidzallam. Zallam itu sifat Allah dengan melakukan kezaliman. Zallam ialah melakukan kezaliman. Tidaklah Allah Tuhan yang melakukan kezaliman. Tidaklah Allah Tuhan yang zallam. Zalim, orang zalim. Zallam, orang yang sangat-sangat zalim, dipanggil zallam. Tidaklah Allah itu wa anna Allah, sesungguhnya Allah laisa bizallam, bukan Tuhan yang menzalimi. Lil abid, bagi mana-mana hambanya. Abid ni hamba yang dia yang mentaati Allah, abid dia panggil. Abid ni hamba yang taat. Allah tak zalim. Tapi kerana hamba ni zalim diri sendiri, melakukan perkara yang dilarang Allah, maka mereka menemui azab Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya saat mereka mati, dan azab mereka selepas mati cukuplah berat, iaitu azab al-hariq, azab bakaran. Habis itu. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ayat 52, 53, 54 ni dia sekali, tapi tak apalah, kita cuba baca esok dengan izin Allah. Kada'bi, ni contoh ni. Kada'bi ali Fir'aun walladhina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Ini contoh. Seperti da'bi, kebiasaan keluarga Fir'aun, tentera-tentera Fir'aun. Walladhina kafaru min qablihim, dan orang-orang walladhina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum Fir'aun dan tentera Fir'aun, apa mereka buat? Kafaru bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Kesannya apa? Fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Dua kesannya, Allah membinasakan mereka. Puncanya apa? Dzunubihim. Apa dosa mereka? Dosa mereka kafaru bi ayatillah. Itu. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat untuk menghapuskan mereka, dan setakat hapus satu hal, syadidul iqab, azab yang amat keras di hari akhirat. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, demikian itu kerana Allah tidak sekali-kali mengubah nikmat yang dia beri ke atas mana-mana kaum, sehingga kaum itu bersikap berubah dengan apa yang berlaku pada diri. Wa anna Allaha sami'un alim. Sebenarnya Allah itu sangat mendengar apa yang mereka ucapkan, dan alim, sangat tahu apa yang mereka niat. Kadab bi ali Fir'aun walladhina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala Fir'aun. Seperti kebiasaan keadaan kafir Mekah itu seperti keadaan Fir'aun. Mana Fir'aun juga. Mana orang kafir Mekah tu, dia buat kerja tu macam Fir'aun buat kerja. Walladzina min qablihim, kada'bi tu. Da'bi maknanya dua kalimah tu. Ka seperti, da'bi maknanya sifat ali Fir'aun, keluarga Fir'aun yang menentang Allah itu dilakukan oleh orang-orang Mekah, orang Quraisy, menentang Islam. Sebab apa? Sifat yang sama berlaku kepada Fir'aun. Kafaru bi ayatillah, ayat tu, ayat 52. Dan juga kadzabu bi ayati rabbihim, kesannya fa ahlaknahum bi dhunubihim. Maknanya da'bi ni perangai yang dilakukan, iaitu mendustai ayat-ayat Allah, kufur dengan ayat Allah. Mana-mana da'bi ataupun perangai yang datang kemudian, kalau laku seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum ni, dia menerima nasib yang sama.
menerima nasib yang sama, iaitu kalau dalam ayat 53 54 tu fa ahlaknahum bidunubihim. Kalau Firaun, Allah ahlaka, hapuskan mereka dengan sebab dosa, dan secara khusus Firaun, wa aghraqna, kami tenggelamkan di dalam laut ala Firaun. Semua mereka, sama ada Firaun, sama ada orang Quraisy Mekah, sama ada umat-umat sebelum, wa kullu ummatin, kullun tu kullu ummatin, dan setiap umat Firaun dan orang-orang sebelumnya dan juga orang Quraisy yang dikalahkan oleh Rasulullah bersama sahabat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, kanu zalimin, adalah mereka itu orang-orang yang melakukan kezaliman. Wallahu a'lam. Itu cerita yang kita dapat daripada. Jadi dakbi ni bahaya. Dakbi ka seperti dakbi sifat. Dakbi ni kita ikut apa yang dilakukan oleh orang binasa. Sepatutnya kita tak boleh buat lah. Kalau kita dah tahu cara hidup Fir'aun itu binasa kerana mereka dusta, membohongi ayat-ayat Allah, kufur ayat-ayat Allah. Umat-umat dulu pun gitu juga. Sepatutnya orang cerdik, orang bijak, dia tidak ikut langkah tu, tapi melakukan juga. Maka bukan Allah yang zalim, tapi yang zalim adalah diri mereka sendiri. Tapi kenapa kita buat juga? Kita tahu buat juga. Sebab syaitan, dia menghiasi. Itulah yang dapat kita simpulkan dalam bacaan kita pada pagi yang mulia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa ayat 52, 53, 54 ni dah jelas kan, kita tak payah ulanglah besok. So kita sambung, inna syarrad dawabi indallah alladhina kafaru fahum la yu'minun. Kita kaitlah sikit-sikit. Kita baca ayat esok dengan 55, kita akan kait dengan cerita-cerita sebelum ni. Masih lagi terikat insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis